Bismillah. Sudah ada penonton ataupun belum? Cuba komen sikit siapa yang dah masuk. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insya-Allah pada malam ini kita meneruskan lagi pengajian kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibn Idris. Jadi kita dah masuk pada perbahasan al-zihar. Perbahasan al-zihar disebut selepas daripada perbahasan al-ila' kerana ada munasabah antara keduanya. Ada 3 kemunasabahan. Yang pertama, al-ila' haram, al-zihar juga haram pada sudut syarak. Yang kedua, al-ila' dianggap sebagai talaq pada zaman jahiliyah, begitu juga al-zihar. Yang ketiga ialah al-ila' kita boleh laksanakan ke atas isteri yang telah ditalak dengan talak raj'i, begitu juga al-zihar, Jadi oleh kerana ada persamaan, maka disebutkan babu al-zihar selepas daripada babul ila'. Okey, kita baca matan. Al-ziharu lughatan ma'khudhun min al-zahri. Al-zihar pada sudut bahasa diambil daripada al-zahr. Al-zahr ni ialah belakang. Kenapa al-zihar diambil daripada al-zahr? Kerana gambaran asal bagi masalah al-zihar ialah seorang suami berkata kepada isteri dia, anta alayya ka zahri ummi, kamu ke atas aku seperti ibu aku, seperti belakang ibu aku. Kamu ke atas aku seperti ibu aku, seperti mak aku. Boleh. Jadi oleh sebab surah asliyah bagi al-zihar ada perkataan al-zahru, maka dinamakan bab ini sebagai babul zihar. Suami sebut kepada isteri, anta alayya ka zahri ummi, kamu ke atasku seperti mana belakang ibuku. Belakang ni maknanya anggota badan lah. Pada sudut syarak pula ialah wa syara'an tashbihu az-zawji zawjatahu fil hurmah bimahramihi. Ataupun kita baca terus qaid ataupun tambahan ta'rif yang disebut oleh Maulana Syekh Mustafa, tashbihu az-zawji zawjatahu fil hurumati bi unsa min mahramihi lam takun hallan lahu qablu. Itu al-zihar sudut syarak ialah tashbihu az-zawji, menyamakan oleh suami zawjatahu akan isterinya fil hurmah pada sudut pengharaman bi'unsa dengan seorang wanita min mahramihi, daripada mahram-mahramnya, mahram-mahram suami itulah. Yang mana wanita tu ataupun mahramnya itu lam takun halal lahu qablu. Tak pernah halal bagi suami itu sama sekali. Dia gini asalnya. Asal ceritanya bila seseorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, maka daripada haram bersetubuh jadi halal bersetubuh sebab dah berkahwin. Tak? Okey, itu satu poin. Yang kedua, boleh tak seorang adakah halal seorang lelaki bersama dengan mak dia, bersama dengan kakak dia, bersama dengan adik perempuan dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mahram. Maka bila suami sebut kepada isteri dia, anti alayya ka dhahri ummi, kamu
ke atasku seperti belakang mak aku. Maknanya seperti mana mak aku tu haram bagi aku, kamu juga haram bagi aku. Seperti belakang mak aku tu haram aku dakap, aku peluk, aku setubuhi. Begitu juga kamu haram bagi aku. Itu maksud dia. Jadi suami menyamakan isteri dia dengan mahram dia. Tujuannya apa? Tujuannya apa tu? Suami menyamakan isterinya pada sudut hurmah dengan mahramnya. Tu boleh. Faham tak? Jadi Syekh sebut dalam matan tashbihu zawji zawjatahu fil hurmah bi untha. Bi untha tu dalam syarah Syekh Mustafa lah. Suami menyamakan isterinya pada sudut pengharaman dengan perempuan. Tu. Maka terkeluar daripada perkataan al-untha tu az-zukur wal khunatha. Maknanya nak dikatakan zihar mesti suami sebut pada isteri, sebut pada seorang perempuan. Anti alayya ka dhahri ummi. Berbeza kalau suami tu sebut kepada abang dia ke, anta alayya ka dhahri ummi. Abangmu ni ke atas aku seperti belakang mak aku. Yang tu tidak dipanggil sebagai zihar. Tak. Tidak dipanggil sebagai zihar. Ataupun khunsah. Seorang suami berkata kepada seorang khunsah, anti alayya ka dhahri ummi, ataupun anta alayya ka dhahri ummi. Itu kita sebut bukan zihar. Bukan zihar. Okey. Dan tashbihu zawji zawjatahu fil hurmah tu mesti bimahramihi. Suami menyamakan isterinya dengan mahramnya, mahram suami. Mahram suami. Siapa mahram suami? Mak dia, anak perempuan dia, adik-beradik perempuan dia. Tu. Mak saudara dia. Boleh. Cicit dia, cucu dia. Yang tu mahram dia belaka lah tu. Tak. Maka ketika itu kalau suami samakan isteri dengan apa tadi? Dengan mahram dia tadi, maka jadi haram lah. Jadi zihar. Dan dia ada hukum hakam yang akan datang. Kita akan bincang. Suami sebut kepada isteri dia, anti alayya ka dhahri binti, ka dhahri ummi, ka dhahri ukhti. Tak, itu semua tu dianggap sebagai az-zihar. Berbeza kalau disamakan dengan bukan mahram. Contoh ukhtuz zaujah. Ukhtuz zaujah. Ukhtuz zaujah ni kakak kepada isteri kita lah. Contoh Zaid kahwin dengan Zainab. Zaid kahwin dengan Zainab. Zaid kalau sebut pada Zainab, anti alayya ka dhahri ummi, itu kita panggil sebagai zihar. Tapi kalau Zaid sebut kepada kakak Zainab. Zainab ni ada kakak. Bukan sebut pada Allah SWT. Ya, silap tadi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Semula tashbihu az-zawji zawjatahu fil hurmah bi untha min mahramihi lam takun halan lahu qablu. Terkeluar daripada untha tu az-zukur wal khunatha. Az-zukur wal khunatha. Maknanya nak jadi zihar mesti suami sebut pada isteri. Satu. Lepas tu mesti yang disamakan tu dengan perempuan. Mana suami sebut anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ke atas aku seperti belakang mak aku. Mak tu perempuan lah. Mak aku tu perempuan. Berbeza kalau seseorang tu sebut pada isteri dia, anti alayya ka dhahri abi. Anti alayya ka dhahri akhi. Itu tak dianggap sebagai zihar. Sebab apa? Suami menyamakan isterinya dengan mahramnya yang lelaki. Yang itu bukan zihar. Sebab lelaki ni bukan mahal litamattu', bukan tempat untuk diambil keseronokan. Okey, terkeluar daripada perkataan mahram, ukhtuz zaujah.
ukhtu zaujah. Contoh, kita sebut pada isteri kita, anti alayya ka dhahri ukhtik. Wahai isteriku, kamu ke atas aku, kamu ke atas aku seperti belakang, seperti perut, seperti peha, seperti kaki kakak kamu. Yang tu kita tak sebut sebagai zihar. Tak sebut sebagai zihar. Sebab apa? Kamu isteri aku. Nak zihar, aku samakan kamu dengan mahram aku. Kakak kamu bukan mahram aku. Jadi aku samakan kamu dengan kakak kamu. Bukan mahram aku, kakak kamu tu. Maka tidak boleh dianggap sebagai zihar. Boleh. Begitu juga kalau seseorang tu samakan isteri dia dengan isteri-isteri Nabi. Tak. Itu juga tidak dianggap sebagai zihar. Anti alayya ka dhahri. Na'udzubillah. Sebut isteri-isteri Nabi lah. Itu juga tidak dianggap sebagai zihar. Sebab walaupun kita haram berkahwin dengan isteri Nabi, tapi bukan atas dasar isteri Nabi itu mahram kita. Tak. Jadi kita tak samakan isteri kita dengan mahram kita. Sebab isteri Nabi bukan mahram kita. Walaupun kita haram kahwin. Haram kahwin itu sebab kemuliaan Nabi. Suami sebut pada isteri. Nah, itu. Okey. Tak perlu kita baca, nanti dia akan datang syarat-syarat dia. Arkanul zihar. Arkanul zihar. Makan sikit dah, tinggal 3 orang dah. Mula-mula bab perkahwinan dulu kat 12, 18 orang. Tak apalah. Okey, arkanul zihar arba'atun, 4. Yang pertama mudhahir, suami. Orang yang menzihar, suami. Mudhaharun minha, iaitu isteri. Wa musyabbahun bih. Musyabbahun bih ni makna kita samakan isteri kita dengan siapa? Dengan mak kita tu musyabbahun bih. Kakak kita musyabbahun bih. Anak perempuan kita musyabbahun bih. Wasirah, ada sirah. Syaratul mudhahir. Okey, kita nak bincang syarat-syarat bagi setiap rukun supaya terbentuknya zihar. Syaratul mudhahir, syarat bagi suami yang menzihar itu, kaunuhu zawjan yasihhu talaquh. Mesti suami yang menzihar itu suami. Mesti muzahir itu suami. Tu mesti yang muzihar itu, muzahir itu ialah suami. Tak. Dan syarat seterusnya mesti suami itu sah untuk talak isteri. Jadi sah zihar walaupun datang zihar itu daripada suami yang hamba ataupun suami yang agak kufur, yang kafir. Ataupun suami yang kasih, dipotong telur dia, ataupun suami yang tidak ada kemaluan langsung dah sekali dengan telur-telur, ataupun suami yang gila, suami yang mabuk secara sengaja. Itu sah belaka tu. Sebab apa? Sebab cukup syarat mereka suami dan mereka sah untuk talak isteri, maka sah untuk menzihar. Faham tu? Nah. Jadi bila kita sebut kaunuhu zaujan, tidak sah mudhahir kalau bukan zaujan. Kalau bukan zaujan boleh. Contoh kita pergi jumpa makcik kantin, kita sebut anti alayya ka dhahri ummi. Makcik kantin sekolah kita ataupun makcik mana-mana tepi-tepi jalan. Tak sah sebab kita bukan suami dia. Tak. Juga tidak sah isteri zihar kita. Isteri kita mari jumpa kita, isteri kita sebut anta ka dhahri ummi. Anta alayya ka dhahri ummi. Isteri sebut pada kita, tak sah. Sebab isteri itu bukan suami. Ada nak zihar, nak sah zihar, mesti yang ucap zihar tu suami, bukan isteri. Boleh. Begitu juga tak boleh daripada tuan. Saya ada hamba, saya sebut pada hamba saya anti alayya ka dhahri ummi. Yang tu bukan zihar, tidak sah zihar. Sebab apa? Sebab saya bukan suami dia, saya tuan dia. Boleh. Begitu juga tidak sah zihar daripada budak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, kerana mereka ni tidak sah untuk mentalak isteri. Faham tu? Jadi syarat mudhahir, pertama suami, yang kedua mesti sah talak. Okey, syaratul mudhahari minha. Syarat bagi mudhahari minha. Kaunuha zaujatan, mesti yang dizihar tu, tempat yang dizihar tu isteri. Ketika mana menzihar tu, mesti yang dizihar tu isteri. Boleh. Walaupun isteri tu hamba orang lain.
Contoh Zaid ada hamba. Zaid dia ada hamba. Zaid dia ada hamba. Saya kahwin dengan hamba Zaid. Saya boleh tak zihar hamba tu? Boleh, sebab dia isteri saya. Walaupun dia hamba kepada Zaid. Tak. Yang penting dia isteri. Dia kecil ke, dia gila ke, dia sakit ke, dia ratqa, makna kemaluan dia tertutup dengan tulang, dengan daging. Qarna, tertutup dengan tulang. Dia kafir ke, ataupun dia perempuan yang telah ditalak dengan talak raj'i sekalipun, sah untuk diziharkan. Tak. Bila kita sebut kaunah zaujatan, tidak sahlah zihar orang yang bukan zaujah. Tak. Macam makcik kantin tadilah. Tidak sah sebab dia orang asing, bukan isteri kita. Ataupun asal isteri kita tapi kita dah tebus talak. Kita cerai dengan tebus talak. Bila cerai tebus talak, maka jadi bain. Nak kembali tak boleh dengan rujuk, malah dengan akad baru. Jadi ketika itu dia tu dah jadi orang asing dah dengan kita. Maka ketika itu tidak sah untuk kita zihar dia sebab dia tidak lagi isteri kita. Nah. Faham tu? Okay, macam mana kalau seseorang itu sebut kepada seorang wanita yang lain, disebut gini. Inna kahtuki fa anti alayya ka dhahri ummi. Kalau aku kahwin denganmu ni tak kahwin lagi ni. Disebut pada gewe dia lah. Disebut pada gewe dia. Inna kahtuki fa anta alayya ka dhahri ummi. Kalau aku kahwin denganmu, kamu ke atas aku seperti zahar mak aku. Dan lepas tu mereka berkahwin. Kita sebut tidak sah zihar. Tidak berlaku langsung hukum zihar. Sebab masa laki sebut pada perempuan tu masih belum isteri dia. Hanya gewe sahaja. Tak, begitu juga tidak sah tuan sebut pada hamba. Sebagaimana telah lalu. Sebab hamba tu bukan isteri dia. Syaratul musyabbahi bih. Ini agak tak apa baca. Syaratul musyabbahi bih. Syarat musyabbah bih. Musyabbah bih ni orang, individu yang kita samakan isteri kita dengan dia. Tu. Syarat dia apa? Kaunuhu untha. Yang pertama mesti musyabbah bih itu perempuan. Mesti musyabbah bih itu perempuan. Dan mesti mahram lah. Macam yang telah kita bagi tahu tadi. Kaunuhu untha au juz'an minha. Sama ada kita sama musyabbah bih itu unsa, seketul seorang, ataupun juz'an minha. Contoh kita sebut anti alayya ka dhahri ummi. Yang tu jelas lah. Kaunuhu unsa ni mana kita sebut gini. Anti ka ummi. Kamu seperti mak aku. Jadi kita samakan dia dengan mak kita. Bukan kita samakan dia dengan belakang mak kita. Tak. Dengan mak kita betul. Dan ketika itu dianggap sebagai zihar. Faham tu? Anti alayya ka ummi. Itu kaunuhu unsa. Itu maksud dia. Anti alayya ka ummi, ka ukhti. Au juz'an minha. Ataupun kita samakan isteri kita. Tak. Dengan satu juzuk daripada tubuh badan isteri kita yang satu juzuk daripada tubuh badan mahram kita yang zahir. Juzuk yang zahir. Contoh kita sebut anti alayya ka dhahri ummi. Ataupun anti alayya ka batni ummi. Kamu ke atas aku seperti perut mak aku, seperti kepala mak aku, seperti kaki mak aku. Tu. Itu zihar juga. Jadi sama ada sebut anti alayya ka ummi ataupun anti alayya ka batni ummi, ka ra'si ummi, ka yadi ummi. Itu zihar. Berbeza kalau kita samakan dia dengan fadalat. Lebihan-lebihan yang keluar daripada tubuh badan mahram kita. Contoh kita sebut pada bini kita anti alayya ka busaqi ummi, ka mukhati ummi, ka labani ummi, ka bauli ummi. Ataupun bauluki ka bauli ummi. Bauluki alayya ka bauli ummi. Itu tidak dianggap sebagai zihar. Air kencing kamu ke atas aku seperti air kencing mak aku. Ataupun kamu ke atas aku seperti susu mak aku.
Jadi musyabbah bihi itu berbentuk satu benda yang fadalat, lebihan. Susu, air kencing, air liur, qahak, itu tidak dianggap sebagai zihar lah. Ataupun begitu juga tidak dianggap sebagai zihar kalau kita samakan dengan anggota-anggota yang batin. Hati, jantung. Anti alayya kabidi ummi. Anti alayya ka qalbi ummi. Itu tidak dianggap sebagai zihar. Mesti anggota yang zahir. Baca syaratul musyabbah bih kaunuhu unsa au juz'an minha, ay minal unsa lah, minal unsa al-mahram, mahraman binasabin. Nah, mesti musyabbah bih itu mahram kita. Mahram kita. Boleh? Mahram kita. Mahram tu sebab apa? Boleh jadi mahram tu bisa binasabin, ay bisa babinasabin, disebabkan nasab. Tak, mak kita, adik kita, kakak kita, anak perempuan kita, au radha'in. Ataupun radha', kita samakan isteri kita dengan anak susuan kita. Au musaharatin, ataupun kita samakan isteri kita dengan kita samakan isteri kita dengan mahram kita disebabkan musaharah, disebabkan perkahwinan. Tak boleh disamakan. Kalau juzuk tu zahir lah. Kalau juzuk tu berbentuk batin seperti hati tadi, tak ada masalah. Tak dianggap sebagai zihar. Ataupun fadalat, lebihan-lebihan seperti qahak, air liur, air kencing. Mu ni ke atas aku seperti air kencing mak aku. Itu bukan zihar. Sebab kita samakan dia dengan air kencing mak kita. Kalau nak zihar, samakan dengan kepala mak kita, badan mak kita, barulah dianggap sebagai zihar. Okay, syarat seterusnya lam takun halalan lahu qablu. Ini penting. Syaratnya mahram yang kita samakan isteri kita dengan dia, mahram kita yang kita samakan isteri kita dengan dia, tak mesti tak pernah halal langsung bagi kita. Tak pernah halal bagi kita. Contoh mak kita. Pernah ada mak kita dalam, contoh kita hidup 100 tahun. Pernah tak sehari mak kita halal untuk kita? Kita setubuhi mak kita, boleh tak? Na'udzubillah, tak boleh. Anak kita, dalam 100 tahun kita hidup, pernah tak anak kita halal bagi kita? Tak pernah. Kakak kita, tak pernah. Begitu juga orang yang menyusukan ayah kita. Ayah kita, ada orang yang susukan dia. Jadi apa tu? Nenek susuan kita lah. Nenek susuan kita, bila kita lahir ke dunia ni, dan kita hidup 100 tahun, pernah tak nenek sesuan kepada ayah kita tu pernah jadi halal bagi kita, maknanya kita boleh berkahwin dengan dia? Tak pernah. Walaupun sesaat, takkan pernah. Tak ada pun orang yang menyusukan mak kita, perempuan yang menyusukan mak kita, jadi ibu susuan mak kita, dengan kita jadi apa? Nenek susuan dia tu. Tak? Okey. Kemudian ada perbahasan isteri ayah kita. Isteri ayah kita, tengok. Isteri ayah kita ni ada kala pernah halal bagi kita. Ada kala tak pernah halal bagi kita. Okey. Bila isteri ayah kita ni tak pernah halal bagi kita. Bila ayah kita kahwin dengan perempuan tu, tak, sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Bukan mak kita ni, mak kita selesai dah ni. Ayah kita kahwin dengan seorang perempuan, nama dia Zainab. Zainab tu lahirkan kita. Tu Zainab tu mak kita, selesai dah. Ni isteri ayah kita, hak lain, isteri lain ni. Dan ayah kita ni kahwin pula dengan seorang lagi namanya Ruqayyah. Namanya Ruqayyah. Okey. Bila dia kahwin dengan ayah aku ni, maknanya apa? Jadi apa? Jadi mak tiri lah. Jadi mak kita sungguh mak tiri. Okey. Kita pun lahir. Lepas ayah kita kahwin dengan dia tu, dengan isteri baru tu, lepas 5 tahun kita pun lahir daripada perut mak kita ke dunia ni. Bila kita lahir ke dunia ni, isteri ayah kita tadi tu, isteri kedua dia lah, isteri kedua dia tadi, Ruqayyah tu, halal tak bagi kita? Pernah tak disifatkan dalam satu saat isteri tu, isteri ayah kita tu halal bagi kita? Tak pernah. Sebab apa? Bila kita lahir saja ke dunia, perempuan tu dah jadi isteri kepada ayah
kita. Maka aku lahir tu terus isteri kepada ayah aku tu haram bagi aku. Haram bagi aku. Ketika itu kalau kita sebut kepada isteri kita, wahai isteriku, anti alayya, kamu ke atas aku seperti isteri ayah aku. Ruqayyah tadi. Maka itu dianggap sebagai zihar. Dianggap sebagai zihar. Sebab ruqayyah itu tak pernah halal langsung bagi kita walaupun sesaat. Okey, berbeza kalau kita lahir dulu. Hari ni kita lahir, menangis lahir, molek-molek ada. Selepas 5 hari ayah kita kahwin dengan seorang perempuan. Selepas 5 hari kita lahir ke dunia ini, ayah kita kahwin dengan seorang perempuan yang baru. Isteri baru dia lah. Okey, soalan. Bila kahwin dengan isteri yang baru tu, tak haramlah bagi kita isteri baru ayah kita tu sebab mak kita. Betul. Tapi pernah tak isteri baru ayah kita tu halal bagi kita? Pernah. Bila? Sebelum ayah kita kahwin dengan dia. Ruqayyah, kita ambil nama lain pula lah. Siapa? Siapa nama? Siapa nama tak tahu ni? Siti, contoh Siti. Kita ada seorang perempuan namanya Siti. Saya boleh kahwin. Umur saya sehari, saya boleh kahwin dengan Siti. Halal bagi saya kahwin dengan Siti. Umur saya 2 hari, saya boleh kahwin dengan Siti. Halal bagi saya. Hari ketiga, umur saya 4 hari, umur saya 5 hari, si Siti ni halal bagi saya. Bila jadi haram bagi saya? Bila ayah saya dah kahwin dengan dia. Lepas tu haramlah bagi saya kahwin dengan dia sebab dia dah jadi bini kepada ayah saya. Okey. Ketika itu, kalau kita samakan isteri kita, kita sebut pada bini kita, wahai biniku yang aku sayangi, kamu ke atas aku seperti badan Siti ni. Maka ketika itu bukan zihar. Sebab apa? Sebab Siti ni, dia pernah bersifat dengan sifat halal bagi kita. Masa umur kita 1 hari, kita boleh kahwin dengan dia. Kalau kita dah kahwin lah. Kalau ada orang nak kahwin dengan kita waktu kita kecil tu. Faham tak? Bila kita jadi haram kahwin dengan dia? Bila ayah kita kahwin dengan dia. Jadi sebelum tu halal, lepas tu jadi haram. Tu. Tapi mak, ibu kita, macam saya sebut tadi, saya sengaja sebut 100 tahun, 200 tahun nak bagi mudah faham, mudah tangkap. Kita hidup 300 tahun. Pernah tak dalam sehari mak kita tu bersifat dengan sifat halal bagi kita untuk kahwin dengan dia? Tak pernah. Maka ketika itu kalau kita samakan isteri kita dengan mak kita, waktu tu zihar. Berbeza kalau kita samakan mak kita dengan apa? Dengan isteri ayah kita. Isteri ayah kita, yang mana isteri itu dikahwini selepas daripada kita lahir. Lepas kita lahir, barulah ayah kita kahwin dengan dia. Okey, begitu juga yang kedua, adik-beradik susuan kita. Ada waktu adik-beradik susuan kita tu tak pernah bersifat dengan halal untuk kita kahwin dengan dia. Tak pernah. Ada kala dia boleh berkahwin dengan kita. Ada kala dia boleh berkahwin dengan kita, lepas tu baru jadi haram. Macam mana gambarannya? Seorang perempuan susukan kita. Jadi kita dah jadi apa? Anak susuan dia. Anak susuan ni mahram lah. Lepas tu perempuan tu, mak susuan kita tu beranak seorang lagi. Namanya Zainab. Bila Zainab lahir, Zainab automatik jadi adik-beradik kita. Adik-beradik susuan. Boleh tak kita kahwin dengan dia? Sejak lahir, minit dia lahir tu haram kalau kita kahwin dengan dia. Jadi, Zainab tu, adik-beradik susuan kita tu, tak pernah bersifat dengan sifat halal untuk kita kahwin dengan dia. Maka ketika itu, bila kita sebut pada isteri kita, wahai isteriku, kamu ke atas aku seperti tubuh badan Zainab, waktu tu kita sebut apa? Zihar. Tu. Berbeza kalau apa? Berbeza kalau berbeza kalau gini. Siti, kita ambil Siti pula lah. Siti. Kita sekarang ni tak disusukan oleh siapa-siapa lagi. Tak ada mak susuan lagi lah. Pasal ada seorang perempuan nama Siti. Siti ni anak kepada seorang perempuan.
Kita boleh kahwin dengan Siti tak? Boleh. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, hari keempat boleh, hari kelima boleh, hari keenam boleh. Tiba-tiba hari ketujuh tu, Mok Siti ni mari susu dengan kita, cukup 5 kali susu. Waktu tu barulah apa? Barulah Siti tu haram bagi kita. Siti dah jadi haram bagi kita. Sebab apa? Dah jadi adik-beradik susuan. Faham tu? Tapi pernah halal tak? Pernah halal. 7 hari pernah halal. Sebelum Mok Siti tu susuan kita. Halal. Sebab bukan adik-beradik aku. Bukan adik-beradik susuan. Tapi selepas disusukan, tak boleh lah. Dah jadi adik-beradik susuan. Nah. Faham tu? Zahir je kalau mak mertua ni kena tengok nas balik lah. Tapi secara zahir kefahaman daripada apa telah kita baca, mak mertua ni dia pun halal bagi kita. Dia pun halal bagi kita. Dia pun halal bagi kita. Maka kalau kita samakan isteri kita dengan mak mertua, maka tidak dianggap sebagai zihar. Allah alam. Itu jawapan gitulah. Bukan tengok nas apa semua, tak ada. Secara kefahaman yang kita sebut tadi. Faham tu? Naam. Seterusnya syaratu sighatul zihar, syarat bagi sighah al-zihar ialah lafzun, lafaz, yush'iru bih, lafaz yang memberi faham tentang zihar. Ada dua lah, sama ada sarih, jelas menunjukkan ke atas zihar. Tak. Nah, kita sebut anti alayya ataupun minni ataupun indi ataupun ma'i ataupun tak sebut pun alayya, tak ada masalah untuk jadi zihar tu. Tak. Kita sebut anti alayya ka dhahri ummi. Ataupun kita sebut pada bini kita rijluki, kaki kamu. Alayya ka rijli ummi. Yaduki alayya ka yadi ummi. Ataupun yaduki alayya ka dhahri ummi. Jadi isteri kita tu pun tak semestinya kita sebut anti. Kita sebut tubuh badan dia pun boleh juga. Tapi tubuh badan yang berbentuk zahir lah. Tak boleh sebut busaquki, maknanya air liur kamu ataupun muntah kamu ataupun apa nama susu kamu sama dengan susu mak aku, seperti susu mak aku, yang tu tak boleh. Yang tu tidak jadi zihar lah. Okey, faham tu? Nah, kemudian kinayah, ada yang satu lagi lafaz kinayah, ka anti ummi. Anti ummi, anti ummi kita buang alayya, kita buang zahar. Kita sebut anti ummi, anti ka ummi, anti ka ummi. Yang tu kinayah. Sebab boleh jadi mana anti seperti mak aku pada sudut sedap masak, sudut baik, sudut cantik dan sebagainya. Ataupun anti ka aini ummi, kamu ni seperti mata mak aku. Mata ni antara lafaz-lafaz yang disebut untuk menunjukkan karamah, kemuliaan. Maka sebab tu jadi kinayah tu. Anti seperti mata mak aku, maknanya berharga seperti mana mak aku. Mata ni kita akan jaga elok-elok daripada supaya tak kena apa tu habuk dan sebagainya. Jadi mana nak tunjuk berharga mata. Begitu jugalah berharganya mak kita. Jadi bila kita sebut anti alayya ka aini ummi, maknanya kamu ni ke atas aku seperti mata mak aku, pada sudut harga bernilai. Ataupun kalau kita niat itu zihar lah. Kamu ni haram ke atas aku seperti mana haramnya mata mak aku kepada aku. Itu zihar. Ataupun anti alayya ka ra'si ummi ka ruhi ummi. Itu ra's, ar-ruh, al-ain, itu lafaz-lafaz yang menunjukkan ke atas karamah. Maka kalau disebut tengok atas niat lah. Kalau niat zihar jadi zihar, kalau tak maka tidak jadi zihar. Okey. Begitu juga sirah al-zihar ni boleh ditulis. Tapi jadi kinayah lah. Tak tulis, kena niat. Ataupun isyarat bagi orang yang bisu yang difahami. Kalau semua faham, maka hukumnya sarih. Kalau tidak, maka kinayah perlu kepada niat. Suratul zihar yang kebiasaan berlaku ialah an yaqula Zaidun li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Ataupun anti ka dhahri ummi. Kamu ke atas aku seperti belakang badan mak aku. Okey, kita masuk hukum zihar, hukum zihar. Hukum zihar tahrim, haram. Dosa besar. Dosa besar. Boleh.
Sebab dia hampir-hampir menyerupai seseorang tu mengharamkan apa yang diharamkan. Mengharamkan apa yang dihalalkan. Isteri kita ni halal bagi kita. Kita haramkan dia. Tu. Sebab tu jadi dosa besar. Tu. Tapi kita bukanlah niat nak mengharamkan apa yang diharamkan. Kita bukan niat nak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau niat begitu jadi kafir lah. Tak? Kita sebut air masak haram. Dengan niat nak mengharamkan apa yang tak nak halalkan, maka kafir. Jadi kat sini ni dia sekadar haram dan dosa besar. Sebab apa? Sebab dia ada bibit-bibit nak menyama, nak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau sebut tu memang niat nak mengharamkan, dengan niat nak mengubah hukum, Allah Taala halalkan, kita nak haramkan. Waktu tu hukumnya jadi kafir lah. Kemudian kita sebut bila seseorang tu zihar, apa makna zihar? Dia sebut pada bini dia, kamu halal bagi aku asalnya, tapi sekarang ni kamu jadi haram kepada aku. Itu sebenarnya zihar. Kamu ke atas aku seperti mak aku. Maknanya kamu asal halal, tapi sekarang ni kamu seperti mak aku. Seperti mana mak aku tu haram bagi aku, mu pun haram bagi aku. Maka bila itu muqtada az-zihar, maka sepatutnya suami, bila kamu dah sebut pada bini kamu, bini, mu tu haram bagi aku. Bila haram, cerailah. Bini kamu haram, kamu sebut kan? Bila haram, cerai. Itu yang sepatutnya. Kamu sebut bini kamu haram bagi kamu. Haram bagi kamu ni, apa maksudnya? Kamu cerai, bila cerai jadi haram. Itu yang sebetulnya, yang sepatutnya. Tapi tak, tu. Jadi tu muqtada az-zihar. Bila dia dah sama, dia dah kata isteri dia tu dah, dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia dah kata isteri dia tu macam mak dia pada sudut haram, patutnya diceraikan secara segera. Maknanya dia kena sebut gini, anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliq. Gitu. Kamu haram, kamu diceraikan. Baru betul. Sebab kamu haramkan, maka cerailah. Kalau kamu tak cerai, berbeza dengan apa yang kamu sebut. Kamu sebut haram, tak cerai. Tapi kamu tak cerai. Bila tak cerai tu halal lagi. Tu boleh. Tu. Okey. Jadi, kalau dia sebut, anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliq. Itu selesai. Itu selesai. Tak nak cerita dalam hukum-hukum tentang zihar. Selesai dah tu. Pertama zihar, haram. Tapi lepas kamu cerai tu selesai, tak ada cerita lain dah belakang tu. Selesai gitu ya. Isteri tercerai, lepas tu buat hal masing-masing lah. Okey. Yang jadi masalah, bila dia sebut pada bini dia, anti alayya ka dhahri ummi. Lepas tu dia tak nak cerai. Masalah lah kamu sebut binimu haram. Bila haram, cerai lah. Apa tak cerainya? Bila tak cerai, apa yang akan berlaku? Maka kita sebut ada beberapa perincian hukum. Yang pertama, zihar itu diikat dengan zaman ataupun tempat. Contoh dia sebut, anti alayya ka dhahri ummi syahran. Kamu ke atas aku seperti badan mak aku, seperti belakang mak aku sebulan. Jadi diikat dengan masa, iaitu sebulan. Ataupun tempat, dia sebut anti alayya ka dhahri ummi fi hadzal makan. Kamu ke atas aku seperti belakang mak aku pada tempat ni, pada hotel ni, ataupun pada rumah makmu, pada rumah pokmu, makmu. Tak. Okey, maka kita sebut suami, maka suami tidak dianggap sebagai a'id. Suami tidak dianggap sebagai a'id. Tak. Bagi ziharnya, melainkan kalau dia bersetubuh dengan isterinya dalam bulan tersebut ataupun pada tempat tersebut. Tak, dia sebut tak nak bersetubuh. Dia sebut pada bini dia, kamu haram bagi aku di tempat ni, kamu haram bagi aku pada bulan ni. Tak, maka selagi mana tak setubuh pada bulan tu, selagi mana tidak bersetubuh di tempat tu,
maka suami tidak dianggap sebagai a'id. Suami tidak memungkiri janji lah. Disebut haram tu dia tak buat sungguh, tak setubuh-sungguh. Dia tak setubuh-sungguh di tempat tu dan juga dalam waktu tu. Berbeza kalau dia setubuh. Kamu sebut bini kamu ni haram bagi kamu dengan cara zihar ni dalam bulan ni, tiba-tiba kamu setubuh dan 5 hari setubuh dah. Ataupun kat tempat tu. Tak, kamu setubuh kat tempat tu. Maka disebut suami dah jadi aidan. Boleh. Aidan ni kita sebut apa bahasa Melayu kita? Aidan ni orang yang kembali. Kembali ni maknanya apa? Asalnya kamu dah haram kan? Tapi kamu kembali juga. Mengatakan isteri kamu tu halal. Tak. Maka dia anggap sebagai aid. Ketika itu, bila dia setubuh di tempat tu ataupun dalam bulan itu, maka bila bersetubuh berlaku, dia kena terus mencabut kemaluan dia. Sebab apa? Sebab dia kata tadi, isterinya haram bagi dia. Jadi bila kamu setubuh, binimu sebut haram tadi kan? Setubuh tu kena keluarkan balik zakar tu, kemaluan tu. Tak, lepas tu tak boleh dah nak setubuh kali kedua, kali ketiga tak boleh dah. Tak, sehinggalah dia membayar kafarah. Ataupun sehinggalah habisnya tempoh tersebut. Jadi kesimpulan dia, kalau dia zihar dan dia sebut tempoh sebulan ataupun tempat tertentu, maka kita sebut kalau dia tak setubuh di tempat tersebut dan dalam waktu tersebut, maka tidak ada apa-apa hukum lah. Tak ada masalah apa. Cuma zihar tu haram lah. Tak, tapi kalau dia setubuh dalam bulan tersebut ataupun di tempat tersebut, kita sebut semata-mata setubuh, kamu kena cabut balik kemaluan kamu dan kamu tak boleh nak setubuh kali kedua, kali ketiga tak boleh. Di tempat itu dan juga di bulan itu. Melainkan setelah kamu bayar kafarah. Setelah kamu membayar kafarah. Faham tak? Tu. Ataupun selepas selesainya sebulan, habis sebulan. Ataupun nak setubuh tempat lain lah. Jangan setubuh tempat yang kamu sebut dalam zihar tadi. Itu satu. Yang kedua, perincian yang kedua, bila mana seorang suami zihar isteri tapi terus tidak mentalak isteri dia. Dia sebut pada isteri dia, anti alayya ka dhahri ummi. Betul dia senyap. Maka kamu telah, orang panggil apa? Mukhalif. Kamu sebut isteri kamu haram tapi kamu tak cerai. Maka syarak sebut, gambaran yang kedua apa? Kalau zihar itu tidak diikat dengan zaman ataupun makan, maka kita sebut ada perincian. 2 perincian pula. Pertama, kalau tempat yang dizihar itu, isteri yang dizihar itu adalah isteri yang telah ditalak dengan talak satu, talak raj'i lah. Tak, ataupun bukan yang ditalak dengan talak raj'i. Okey, kalau isteri yang telah ditalak dengan talak raj'i, maka berlakunya al-audu dengan cara rujuk. Isteri dia, Zaid talak isteri dia. Wahai isteriku, aku talak kamu dengan talak satu. Maka ada iddah, betul? Kita sebut dalam iddah, suami boleh li'an, boleh zihar, boleh ilak. Jadi suami itu pergi kepada isteri dia, wahai isteriku, tadi aku cerai kamu, sekarang kamu dalam iddah, sekarang ni aku nak zihar pula kamu. Dengar ni. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu ke atasku seperti belakang tubuh badan mak aku. Tak. Tu. Okey, bila dianggap sebagai suami itu telah a'id. Ya, dengan cara rujuk. Sebab bila cerai, lepas tu zihar. Zihar itu memang haram lah. Bila suami cerai, isteri dia halal lah bagi dia nak setubuh, tak boleh. Lepas tu dia zihar. Zihar tu apa kesan dia? Kesan dia ialah menyebabkan isteri itu haram bagi dia. Tak. Okeylah, memang haram pun sebab dah dicerai. Cuma dia zihar pula lepas tu. Memang haram dah. Bila dia anggap suami memungkiri janji, dia kata haram tapi dia apa? Bersikap sebaliknya, menghalalkan balik dengan cara rujuk. Lepas dia zihar tu, dia sebut arja' duki, aku rujuk kamu kepada aku. Maka ketika itu kita sebut, wahai suami, kamu tadi sebut nak haramkan isteri kamu. Sekarang ni kamu dah rujuk. Mana kamu telah menghalalkan balik isteri kamu ni. Jadi kamu dianggap sebagai a'id, orang yang kembali semula.
Tak. Bila kembali semula ni kena bayar kafarah lah. Kena bayar kafarah. Tak boleh bersama melainkan selepas bayar kafarah. Tak. Selepas rujuk tu nak bersama tak boleh. Bayar kafarah dulu barulah boleh bersama. Faham tu? Okey, yang kedua, yang tidak zihar yang tidak diikat dengan zaman dan makan dan bukan juga raja'iyah, maka kita sebut suami dianggap sebagai a'id bila berlalunya satu zaman yang boleh dicerai isteri dia. Anti alayya ka dhahri ummi. Anti alayya ka dhahri ummi. Selepas ucapan tu diucapkan, kita nak ambil berapa lama tempoh untuk suami menceraikan isteri? 2 saat, 3 saat. Anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliq. 3 saat. Wa anti taliq 3 saat. Wa anti taliq 3 saat. Wa anti taliq 3 saat. Jadi kalau disebut pada isteri dia, anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliq, iaitu selesai dah. Kita sebut dah tadi, tak ada hukum apa-apa dah lepas tu. Bila suami dianggap sebagai a'id, kemudian tak boleh bersama melainkan setelah bayar kafarah, bila dia tidak sebut anti taliq, selepas dia sebut anti alayya ka dhahri ummi. Gini gambarannya. Anti alayya ka dhahri ummi. Lepas tu dia senyap. Senyap seminit. Lepas tu baru dia sebut anti taliq. Kita sebut dalam seminit tu. Tak. Sepatutnya kamu dah boleh sebut anti taliq tu berpuluh-puluh kali dah. Kenapa kamu sebut selepas seminit? Maka ketika itu kita sebut kamu ni dianggap sebagai a'id. Sebab apa? Kamu tidak menceraikan isteri kamu, sejurus sahaja kamu sebut anti alayya ka dhahri ummi, malah kamu tunggu satu tempoh, seminit, 2 minit, 3 minit dan ke atas, yang mana dalam tempoh tu sebenarnya kamu boleh ceraikan isteri kamu lebih awal. Faham tu? Bila a'id, anti alayya ka dhahri ummi, dia tunggu 3 minit baru dia sebut anti taliq. Tak? Tu. Ataupun tak sebut langsung anti taliq. Anti taliq cerita lain pula, dah tercerai. Tak sebut anti taliq, senyap gitu ya. Tak, sepatutnya dia kena cerai, tapi dia tak cerai, senyap gitu ya. Maka bila nak bersama dengan isteri, mesti bayar kafarah dulu. Sebab apa? Kamu telah dianggap sebagai a'idun. Berbeza kalau kamu terus sebut anti taliq sejurus daripada sebut anti alayya ka dhahri ummi, yang ketika itu tak perlu bayar apa-apalah. Dan memang isteri kamu haram juga sebab dah dicerai. Okey, bila mana dah berlakunya al-aud, sehingga suami dipanggil sebagai a'idun, isim fa'il, maka wajib bagi suami bayar kafarah. Haram bagi suami menyetubuhi isteri sehinggalah suami membayar kafarah. Maka Syekh pun sebut wa anna zawja idza lam yutbi'hu bitalaqi yasiru a'idan. Dan sesungguhnya suami bila mana tidak mendatangkan selepas daripada zihar itu akan talak. Tak. Maka yasiru a'idan. Suami itu jadi a'id. Mana kalau suami sebut anti alayya ka dhahri ummi, senyap, dia tak sebut anti taliq, maka suami dah jadi a'idun. Faham tu? Bitalaq tu sama lah kalau khulaq fasakh binahwil aib tu boleh baca. Wal tanzamuhul kafarah, dan ketika itu suami wajib bayar kafarah. Apa kafarah dia? Faham tak ni? Benda jangan dengar ni kerana pening ke tak? Saya buat kesimpulan dulu. Kalau suami sebut kepada isteri anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliq, itu selesai. Suami tidak dianggap sebagai a'id. Suami tak perlu bayar kafarah. Isteri haramlah bagi suami sebab dah dicerai. Yang penting suami tidak bagi tak menipu lah. Suami ni bercakap jujur lah. Sebab apa? Suami sebut mu ni haram bagi aku, bila haram suami cerai, selesai. Satu. Yang kedua, bila mana suami sebut pada isteri anti alayya ka dhahri ummi, bila kamu samakan isteri kamu dengan mak kamu haram untuk disetubuhi, sepatutnya kamu cerai. Tak, kamu tak cerai. Bila kamu tak cerai, kamu dianggap sebagai a'id. Tak. Bila dianggap sebagai a'id, maka kamu tak boleh bersama dengan isteri kamu. Isteri kamu lagi ni, tapi tak boleh bersama selagi mana kamu tak bayar kafarah. Selepas bayar kafarah, barulah boleh bersama kembali. Nah.
Kemudian kita sebut kafarah kat sini bagi bab zihar sama seperti kafarah bersetubuh pada siang bulan Ramadan, iaitu murattabatun ibtida'an wa intihaan. Dia ikut tertib daripada awal sampai habis. Yang pertama apa? Dengan cara membebaskan hamba. Hamba kat sini sama ada hamba yang lelaki ataupun perempuan. Dalam kitab sebut yang taqu raqabatin kamilatil muslimah. Muslimah tu sifat raqabah. Raqabah tu tengkuk. Sebut sebahagian tapi nak juzuk, satu juzuk badan. Seorang yang hamba lah. Boleh kan? Jadi jangan kita salah faham mengatakan mesti hamba perempuan, tak. Sama ada jantan ataupun betina. Yang penting seorang hamba. Tu tak boleh bebaskan separuh hamba. Seorang hamba. Hamba tu pula mesti sihat tubuh badan, boleh bekerja lah. Lepas dia bebaskan tu boleh bekerja macam orang merdeka biasa. Tak. Ada hamba tu pula mesti tidak ada cara lain untuk dibebaskan. Tidak berkait dengan dia cara-cara lain yang menyebabkan dia boleh terbebas. Tu syarat hamba tu. Maknanya kalau saya beli, contohlah, saya beli ayah, nak bagi mudah faham. Saya beli ayah saya. Alhamdulillah. Contoh saya. Zaid beli ayah dia. Zaid beli ayah dia. Bila Zaid beli ayah dia, kita belajar apa? Bila anak beli ayah, ayah beli anak. Semata-mata beli tu jadi terbebas. Betul? Okey, jadi kat sini tak boleh Zaid ni zihar bini dia. Zaid zihar bini dia. Lepas tu kena bayar kafarah. Dia tak ada hamba, dia beli ayah dia. Ayah dia hamba, dia jual di pasar hamba, dia beli ayah dia. Lepas tu dia bebaskan ayah dia. Tak boleh, tak sah. Sebab apa? Ayah dia ni dah ada cara lain untuk dibebaskan, iaitu dengan cara semata-mata kamu sebagai anak beli ayah, ayah terus terbebas. Jadi tak boleh kamu nak bebas kali kedua atas dasar zihar, tak boleh. Nah. Okey, kalau tidak ada hamba, sama ada hissan ataupun syar'an, tak, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut menurut bulan Islam. Kalau kebetulan puasa awal bulan tu 29 hari, bulan kedua 29 hari, ahlan wa sahlan. Yang penting 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau seseorang tu start puasa tengah bulan, lepas tu bulan kedua tak kisahlah sebulan tu 30 atau 29, yang penting sebulan. Maka bulan ketiga tu kamu kena sempurnakan dengan bulan ketiga tu 30 hari. Maknanya bulan pertama kamu puasa 14, maka bulan ketiga kena tambah 16. Kalau bulan pertama kamu puasa 10, maka bulan ketiga kena tambah 20. Bulan pertama kamu puasa 5, maka bulan ketiga kena tambah 25. Biar sempurnakan 30 hari. Bulan kedua tu ikut dia lah sebab dia penuh. Bulan kedua ikut dia. 29, 30 ikut dia, tak ada masalah sebab dia penuh dah. Faham tu? Nah. Okey, kemudian berturut-turut ni akan gugur, akan hilang kalau berbuka walaupun sehari. Walaupun berbuka tu dengan uzur. Boleh. Dia puasa dah 40 hari, lepas tu uzur sakit buka. Kita sebut puasa start daripada awal balik 60 hari. 2 bulan. Berbeza kalau puasa 40 hari lepas tu gila, ataupun pengsan. Yang tu tidak ada masalah lah. Bila dia sedar daripada pengsan, dia sedar daripada gila, dia terus boleh sambung puasa dia tu, tak perlu start daripada awal balik. Kalau tak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, sebab apa tak mampu? Sebab tua, sebab sakit yang berterusan selama 2 bulan. Dah. Nak tahu sakit tu berterusan 2 bulan tak? Ni tak puasa lagi ni. Tapi dia jangka boleh sakit 2 bulan berturut-turut. Sebab hari dia nak puasa tu sakit dah. Dan dia sangka puasa tu akan berterusan 2 bulan berturut-turut. Dia sangka tu sebab apa? Sebab dapat maklumat daripada doktor pakar lah. Itu maksudnya. Ataupun dia bimbang kalau puasa 2 bulan menyebabkan sakit dia makin sakit, ataupun menyebabkan masyaqqah yang melampau yang tidak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia biasa, ataupun dia ada satu penyakit iaitu syabak. Syabak ni apa? Dia terlalu kuat nafsu untuk jimuk. Tak? Tu. Kita sebut kamu ni dah zihar bini kamu. Bila zihar bini kamu, bila kamu tak cerai terus, maka kamu kena bayar bebaskan hamba seorang. Dia sebut aku tak mampu. Okey, kalau tak mampu bebaskan hamba, kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak? Dia kata aku tak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut. Pasal apa? Sebab aku ni nafsu kuat.
Nafsu kuat. Tak boleh aku bertahan 2 bulan. Aku ni pagi petang siang malam setubuh. Contoh gitulah. Mana nafsu dia kuat sangat. Maka dia anggap sebagai satu keuzuran untuk dia meninggalkan puasa kepada perkara yang ketiga. Iaitu apa? Iaitu dia bagi orang fakir miskin pemilikan setiap seorang daripada 60 orang itu satu cupok. Satu cupok makanan asasi yang sah untuk dikeluarkan zakat lah. Dan kalau tak mampu pun juga, 3-3 benda dia tak mampu, maka kita sebut kewajipan tidak gugur, malah masih ada atas bahu kamu. Lepas ni kalau kamu mampu yang mana satu daripada 3 benda ni kamu kena buat. Mampu bebas hamba. Tak mampu puasa. Mampu bagi fakir miskin makan, bagi. Tapi kalau kamu mampu 2, maka kena ikut tertib. Contoh kamu mampu 1 dengan 2, kena buat 1 dulu. Kamu mampu 2 dengan 3, maka kena buat 2 dulu. Tu. Tapi kalau mampu salah satu sahaja, kena buat yang itu sahaja dah, sebab tidak ada pilihan lain dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Faham tak balikan ni? Nampak li'an pula dah bab az-zihar, az-ziharu. Faham tak? Ada soalan tak? Kalau kata muka kamu, itu kita jawab dah. Kalau tak mampu 3-3 tetap haram ke Ustaz? Bagus soalan. Saya pun tak terfikir. Kena tengok balik Ustaz Hakim. Kena tengok dalam Syah Bajuri ke? Kena tengok dalam Syah Bajuri. Kena tengok balik. Ingatkan saya, cuba bawa soalan ni dalam grup WhatsApp, nanti saya tanya, saya cari. Kena 3-3 tak mampu, adakah kekal haram? Rasanya tak dah. Wallahualam. Tanggungjawab bayar kafarah tu masih ada lah. Tak gugur, tapi hukum nak setubuh bini tu. Wallahualam. Kena tengok balik. Maknanya kalau cakap mata muka kamu sangat cantik, macam muka mata ibuku pun dikira zihar. Tak. Sebab dalam ayat ni jelas. Kita sebut tu, nak beritahu cantik. Mukamu ni sama cantik dengan muka mak aku. Tu jelas-jelas sebut cantik tu. Tidak ada masalah. Faham tu? Rupa makmu ni, rupamu sama macam rupa mak. Cantik, comel, molek. Yang tu tak ada masalah. Boleh? Sebab tu dalam lafaz sharih tu pun, dia tak sebut kalimah-kalimah cantik, rupa molek tak. Dia terus gitu je. Yaduki alayya ka dhahri ummi, jismuki alayya ka jismi ummi. Tak. Kalau apa nama sebut cantik, comel dalam lafaz tu sendiri, rasanya tak zihar. Paling-paling tidak pun dia akan jadi kinayah. Paling-paling tidak lah. Sebab ihtimal juga zihar. Mata kamu cantik seperti mata mak aku. Maknanya apa? Sebagaimana mata mak aku haram bagi aku, matamu pun haram bagi aku. Wah, alam. Boleh jadi juga kinayah. Kalau kita tengok pada kinayah tadi, dia ada lafaz-lafaz tertentu. Yang ni bahasa Arab lah, orang Arab. Mungkin bahasa kita pun ada, bahasa Melayu kita. Tak. Kita sebut apa? Kalau kita nak memuliakan mak kita, anggota apa kita sebut? Arab sebut roh, kepala, mata.
roh kamu sama seperti roh mak. Kepala kamu sama seperti kepala mak. Tu nak, kepala ni satu perkara yang disebut untuk menunjukkan ke atas karamah, kemuliaan. Maka ketika itu ihtimal. Zihar ihtimal juga nak menunjukkan kita memuliakan bini kita. Sebagaimana kita muliakan mak kita. Allahu a'lam. Ada soalan lain tak? Allahu musta'an. Ya Allah. Allahu musta'an. Ada soalan lain? Saya pun ulang kaji ni je. Ulang kaji kitab ni je. Tak baca lah kitab-kitab lain sebelum syarah ni. Sebab tu kadang bila dia tanya tu tak boleh nak jawab jugalah. Tak ingat. Okey, insya-Allah kita sambung pada hari Isnin depan lah. Kalau tak ada apa-apa hari apa? Hari esok kita baca esok. Insya-Allah. Bali'an ni pun pendek je. Boleh? Cukup sekadar tu, insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.